Nama saya Nur Namirah binti Ahmad Ibrahim, nombor matrik 10 DIB 19F1044. Sekarang saya akan menerangkan tentang pengenalan cukai. Hasil kerajaan. Apa itu hasil kerajaan? Hasil kerajaan merupakan semua jenis pendapatan yang diperoleh oleh kerajaan dalam bentuk cukai, yuran, lesen dan perkhidmatan. Hasil yang mereka dapat ni digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Seterusnya, hasil cukai. Apa tu hasil cukai? Cukai merupakan bayaran wajib dalam bentuk wang yang dikenakan oleh kerajaan. Seterusnya, cukai boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung. Sekarang saya akan menerangkan tentang cukai langsung. Apa itu cukai langsung? Cukai langsung merupakan cukai yang dibayar secara langsung oleh individu ataupun institusi yang berkenaan. Dan beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Seterusnya, sumber cukai langsung ini merupakan sumbangan yang terbesar kepada hasil kerajaan. Cukai langsung ini dikenakan adalah bertujuan untuk agihan kekayaan samarata. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri cukai langsung. Ciri-ciri yang pertama ialah dia bersifat progresif. Cukai ini dikenakan setahun sekali sahaja. Lepas itu, cukai ini dikutip oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang cukai tak langsung pula. Apa itu cukai tak langsung? Cukai tak langsung merupakan cukai yang dikenakan atas barangan dan dibayar secara tidak langsung oleh pengguna. Contohnya, pengguna membayar kos barang dan perkhidmatan mereka dengan cukai yang telah dikenakan. Lepas itu, cukai tak langsung ini merupakan cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain. Cukai tak langsung ini juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama ialah dia bersifat spesifik. Selepas itu, dia merupakan kadar cukai yang telah ditetapkan. Cukai tak langsung ini akan berlaku setiap kali semasa urus niaga berlaku. Lepas itu, cukai ini dikutip oleh Jabatan Kastam ataupun Majlis Tempatan. Maksud cukai. Cukai didefinisikan sebagai bayaran ataupun sumbangan yang dikenakan oleh pihak kerajaan terhadap orang perseorangan untuk perbelanjaan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atirah binti Saharudin, nombor matrik 10 DIB 19F1022. Baiklah, saya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan jenis-jenis cukai langsung. Terdapat 8 jenis cukai langsung. Yang pertama, cukai pendapatan individu. Yang kedua, cukai pendapatan syarikat. Yang ketiga, cukai pendapatan petroleum. Yang keempat, cukai pendapatan koperasi. Yang kelima, duty stamp. Yang keenam, cukai pintu. Yang ketujuh, cukai keuntungan hartanah. Dan akhir sekali, cukai tanah. Seterusnya, saya akan menerangkan lagi dengan lebih terperinci tentang cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu ini dikenakan ke atas individu yang memperoleh sejumlah pendapatan yang melebihi RM5,000. Dikenakan atas pelbagai bentuk pendapatan individu termasuk upah atau gaji, allowance, bonus, dividen atau faedah dan sewa. Tujuan cukai ini dikutip adalah sebagai sumber hasil kerajaan dan juga untuk merapatkan jurang pendapatan di antara orang kaya dan juga orang miskin. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang cukai pendapatan syarikat. Cukai pendapatan syarikat ini ialah cukai yang dikenakan terhadap keuntungan yang diperoleh oleh syarikat berhad. Pada tahun taksiran 2019, syarikat dengan modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta
RM500,000 yang pertama dikenakan cukai sebanyak 17%. Manakala baki seterusnya ialah 24%. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang cukai pendapatan petroleum. Cukai yang dikenakan terhadap syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia. Contoh syarikat petroleum yang terdapat di Malaysia ialah Petronas Dagangan Berhad, Shell Trading Sdn Berhad, Petron Malaysia Refining and Marketing Berhad. Cukai yang dikenakan ialah 38% daripada jumlah pendapatan terhadap syarikat petroleum di Malaysia. Yang keempat, saya akan menerangkan tentang cukai pendapatan koperasi. Cukai yang dikenakan terhadap keuntungan koperasi yang beroperasi di Malaysia. Antara contoh koperasi yang terdapat di Malaysia ialah Koperasi Pemodalan Felda Berhad, Koperasi Angkatan Tentera Berhad, Koperasi Kebangsaan Pemodalan Tanah Berhad dan banyak lagi. Cukai pendapatan koperasi merupakan sumbangan yang terkecil dalam jumlah hasil cukai langsung kerajaan. Selain itu, terdapat juga cukai langsung yang lain iaitu duty stamp. Duty stamp ini ialah bayaran yang dikenakan berdasarkan nilai sesuatu harta apabila dokumen harta yang dipindah milik distampkan. Contohnya permohonan pinjaman atau bantuan kewangan. Yang kedua ialah cukai keuntungan hartanah. Cukai keuntungan hartanah ini ialah cukai yang dikenakan atas keuntungan yang diperoleh daripada penjualan sesuatu harta. Yang ketiga ialah cukai tanah. Cukai tanah dikenakan atas pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Dan akhir sekali untuk cukai langsung ialah cukai pintu. Cukai pintu dikenakan atas pemilik rumah. Baiklah, saya akan meneruskan lagi tentang cukai tidak langsung. Jenis-jenis cukai tidak langsung ada 6. Yang pertama ialah duty import, yang kedua duty export, yang ketiga duty excise, yang keempat cukai perjudian, yang kelima levy dan akhir sekali cukai perkhidmatan. Yang pertama ialah duty import. Apa yang dimaksudkan dengan duty import ini ialah duty import ini dikenakan terhadap barangan import dari luar negara. Terdapat dua jenis duty import. Yang pertama ialah ad valorem. Di ad valorem ni dikenakan mengikut nilai barang import. Contohnya, kerajaan Malaysia mengenakan cukai ad valorem sebanyak 17% ke atas setiap unit jam tangan yang diimport. Duty import yang kedua ialah spesifik. Spesifik ini dikenakan mengikut bilangan barang import atas setiap unit yang diimport. Contohnya, kerajaan Malaysia mengenakan tarif spesifik sebanyak RM80 atas setiap unit kipas angin yang diimport. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang duty export. Apa yang dimaksudkan dengan duty export ini ialah cukai yang dikenakan atas komoditi utama yang dieksport seperti kelapa sawit, getah, petroleum dan kayu balak. Tujuan cukai ini dikenakan adalah untuk memajukan industri yang berasaskan sumber tempatan dan menyekat ekspor komoditi mentah yang tidak diproses secara berlebihan. Yang ketiga ialah duty excise. Duty excise dikenakan ke atas barangan keluaran tempatan untuk pasaran dalam negeri. Contohnya kereta, motosikal, minuman keras, tembakau dan juga rokok. Tujuan kerajaan mengenakan duty excise adalah untuk menyekat penggunaan orang ramai terhadap barang tertentu seperti rokok, tembakau dan minuman keras yang membahayakan kesihatan. Yang keempat ialah cukai perjudian. Cukai yang dikenakan ke atas firma yang menjalankan operasi perjudian berlesen di Malaysia. Contohnya ialah kasino. Seterusnya yang kelima ialah levy. Apa yang dimaksudkan dengan levy ialah cukai yang dikenakan atas majikan yang membawa masuk pekerja asing ke dalam negara untuk dijadikan pekerja mereka. Akhir sekali ialah cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan ini ialah cukai yang ditanggung oleh pengguna ke atas perkhidmatan tertentu seperti hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rashidah binti Abdullah. Nombor matrik 10 DIB 19F1042. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hasil bukan cukai. Hasil bukan cukai bermaksud hasil yang dikutip daripada cukai perkhidmatan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat.
Hasil bukan cukai termasuklah bayaran lesen dan permit. Yang kedua ialah dividen daripada pelaburan dan JLC. Yang ketiga ialah bayaran sewa, harta dan aset kerajaan. Yang keempat ialah bayaran denda dan penalti yang diberikan oleh kerajaan. Yang kelima ialah faedah dan pulangan pelaburan kerajaan. Yang keenam pula dividen, royalti petroleum dan gas asli. Kerajaan mengutip cukai daripada masyarakat adalah untuk mentadbir urus negara, membiayai projek pembangunan serta agihkan semula ketidakseimbangan agihan pendapatan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana orang yang berpendapatan tinggi mampu membeli barang mewah dan berkualiti, manakala golongan yang berpendapatan rendah hanya mampu membeli barangan keperluan sahaja. Oleh hal demikian, kerajaan perlu mengutip cukai daripada golongan berpendapatan tinggi, tetapi ia juga perlu dibayar oleh golongan berpendapatan rendah. Kerajaan telah menetapkan bentuk cukai yang berbeza dan ia memberi kesan berbeza kepada semua golongan masyarakat di Malaysia. Cukai yang dikenakan terbahagi kepada 3. Cukai yang pertama ialah cukai progresif. Cukai yang kedua ialah cukai regresif. Cukai yang ketiga ialah cukai berkadar malar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bentuk-bentuk cukai. Bentuk-bentuk cukai yang pertama ialah cukai progresif. Maksud cukai regresif ialah cukai yang kadarnya meningkat apabila pendapatannya meningkat. Oleh itu, golongan yang berpendapatan tinggi perlu membayar kadar cukai yang lebih tinggi berbanding golongan yang berpendapatan rendah. Antara contoh cukai progresif ialah cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu dikenakan kepada seseorang itu apabila pendapatannya lebih tinggi. Apabila pendapatannya tinggi, maka cukainya pun tinggi. Yang kedua ialah cukai regresif. Cukai regresif ialah cukai yang kadarnya menurun apabila pendapatan meningkat. Antara contoh cukai regresif ialah cukai barang dan perkhidmatan, iaitu GST. Seterusnya, cukai yang ketiga ialah cukai berkadar malar. Maksud cukai berkadar malar ialah cukai yang kadarnya tetap walaupun pendapatan berubah. Oleh itu, kadar cukai adalah sama yang perlu dibayar oleh pembayar tanpa mengambil kira pendapatan. Antara contoh cukai berkadar malar ialah cukai syarikat. Contohnya, syarikat perlu membayar cukai yang sama dan tetap walaupun pendapatan syarikat itu berubah. Sekian, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.